Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ulangkan, manifesto ni yang UMNO buat ni agak apa dipanggil, agak lucu ya. Apa sebab saya kata lucu? Ayat pertama Barisan Nasional, kestabilan ya, kita ambil yang kestabilan. Kononnya memilih UMNO ini untuk nak kestabilan, kerana semenjak 2-3 tahun ini kerajaan ini bermasalah. Saya nak beritahu siapa punca yang menyebabkan tidak berlaku kestabilan ini. Bukankah orang itu bernama Najib Razak dan Zaid Amidi yang mempengaruhi ahli-ahli parlimen untuk menyokong Mahidin menjadi Perdana Menteri setelah berlakunya perpecahan dalam PH. Di situ bermulanya. Kalaulah Najib Razak, Ahmad Zaid Amidi bertegas macam dia bertegas hari ini, dan UMNO bergerak solo, no Anwar, no DAP, kenapakah hari itu Zaid Amidi dalam ayat Negeri Sembilan dia berlolah dia ke syaritan tu? Tahu? Saya kena pernah atau sebutan dia dalam ayat Negeri Sembilan. Berlolah dia Zaid Amidi, lebih kurang berkoja lah ke syaritan, nak memberi sokongan bagi menubuhkan kerajaan Plan B setelah Dr. Mahathir letak jawatan. Kalau masa itu dia berpandang jauh demi kepentingan UMNO, masa depan UMNO, bukan kepentingan diri dia, dia tolak bulat-bulat. UMNO tidak campur urusan untuk menubuhkan kerajaan bagi melantik Mahidin jadi Perdana Menteri. Di mana maruahnya UMNO ni dan juga Najib Razak dan Zaid Amidi? Mahidin dah maki hamun UMNO dah. Berpuluh video dia yang menyakitkan hati orang UMNO mendengarnya. Kita pecat dia jadi timbalan Perdana Menteri. Tubuhkan Parti Bersatu, serang UMNO habis-habisan, hilang kuasa. Tapi Najib Razak dan Ahmad Zaid Amidi berlolah mengajar Mahidin. Lupa dah apa yang Mahidin buat terhadap UMNO. Dia polok-polok yang Mahidin. Buatlah lagi borang FD nak sokong Mahidin jadi Perdana Menteri. Jadi puncanya tidak stabil ini oleh penyamun, perompak dan pencuri yang bernama Najib Razak dan Zaid Amidi. Hari ini anda nak menyokong lagi parti yang bertuankan orang yang sama, yang menimbulkan ketidakstabilan keadaan politik hari ini, yang berpunca Najib Razak dan Zaid Amidi ingat, berangan, berfikir jika menyokong Mahidin, Mahidin akan tarik balik kes-kes rasuah dia dalam mahkamah. Akhirnya Mahidin tidak mencampur urusan judisri, meloponglah ke tengah sembilan dia. Hari ini balik pula maki gila PBM, tak mau kerjasama dengan PBM. Jadi saya nak kata dengan tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan yang mendengar ya, ialah benar atau tidak saya kata bahawa yang menimbulkan tidak kestabilan politik ini ialah Najib Razak dan Zaid Amidi yang masih berkuasa lagi di dalam mana. Kena ingat tuan-tuan, apakah berlaku jika Majlis Kerja Tertinggi UMNO sebelum sebarang keputusan dibuat, kerana campuran kerajaan menyokong Mahidin Perdana Menteri itu tidak pernah diputuskan di dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO terlebih dahulu. Ini tuan-tuan rekod ya. Patutnya bincang dulu, tegas. Kalau tahun 20 bulan Februari 18 tahun, baru 2 tahun usia kerajaan ini, dan rakyat tengah marah, pilihan raya berlaku di mana-mana, pilihan raya kecil,
menunjukkan UMNO boleh menang di Cameron Island, di Tanjung Piai, di Semenyih dan sebagainya. Masa pilihan raya kecil dulu. Jadi apa yang patut buat? Suruh sahaja Dr. Mahathir yang masa itu diberikan ruang oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri interim, tidak tertubuh. Ya, tahun 2020 kita adakan pilihan raya dalam bulan 3 dan 4, masih lagi tak terkesan dengan COVID. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Inilah dia masalah telur ni. Kita bercakap hebat, ada pasukan jihad membentera makanan. Saya diberi maklumat oleh seorang, mungkin dia kerja driver ke, buruh lah, di satu kilang di Johor, bahawa telur ayam cukup banyak di kilang ini, tapi bukan untuk dijual bagi market di Johor atau di Semenanjung. Dia dibersihkan, digradekan, dipackingkan baik-baik, dihantar ke Tambak Johor untuk dihantar ke Singapura. Saya dipahamkan dalam Facebook, rakyat menjerit, mana telur, mana hilangnya telur. Atas risikan saya, kononnya pemain industri telur ni tak hendak jual telur kerana pertama dia tak suntik ayam. Yang menyebabkan ayam tak bertelur ialah kerana bayaran subsidi masih tak dapat lagi. Jadi untuk nak menaikkan harga telur, dia buatlah hilangkan telur. Akhirnya apa yang berlaku? Dua kementerian ini mempunyai kuasa-kuasa berlainan. Telur di bawah Kementerian Pertanian, kawalan harga telur di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Tapi apabila telur telah merosot di pasaran, kekurangan bekalan, Kementerian Pertanian dan Makanan masih lagi mengeluarkan permit atau lesen ekspor telur ke Singapura. Rakyat di Malaysia tak makan, tak ada telur. Patutnya apabila telur sudah menjadi isu tak mencukupi, kerajaan patut menahan sebarang keluaran penyeludupan telur-telur ini. Macam yang kita kata isu minyak masak, yang saya telah buatkan kajiannya sampai ke Lahad Datu dulu, ialah minyak ini bukan tak ada, tetapi pemilik-pemilik syarikat yang mendapat kota kelapa sawit untuk diproses jadi minyak ni seludupkan ke luar negara. Dia sendiri yang seludupkan. Malah supermarket pun tak ada. Jadi benda yang sama juga berlaku pada telur. Telur ini dihantar ke Singapura dengan rakyat 1 juta. Takkan telur di Singapura tu digunakan berjuta-juta satu hari. Kemungkinan pula Singapura ambil telur tu terbangkan ke negara-negara lain yang tak cukup telur. Tapi kita rakyat Malaysia terpaksa mencari telur. Dan malah kabarnya telur kita juga dihantar ke Thailand. Ataupun kita pula import telur dari Thailand untuk nak menampung kekurangan telur. Inilah dia. Inilah masalah dia yang berlaku. Dari itu kerajaan mesti tegas. Pasukan jihad ke, panglima jihad ke, kena faham benda ini. Kena tengok kenapa jadi begitu. Kerajaan mesti ada plan A, plan B terhadap masalah makanan ni. Dan telah tiba masanya sekarang soal logistik makanan ini bergerak sepanjang masa untuk melihat dan mengkaji pergerakan bekalan itu. Sesekali bilik gerakan penguasaan di Kementerian Perdagangan Negeri itu mesti ada data pergerakan berapa tan gula ada sekarang dalam market, berapa tan beras ada dalam market, berapa tan berapa ribu butir telur ada dalam market. Inilah yang kena buat.
Jadi Zulkifli Ansari kata, kalau tanya dengan menteri nanti, menteri kata, kalau kita dah kurang telur, kita pelihara ayam lah. Masalahnya undang-undang tak membenarkan tempat-tempat tertentu membela ayam. Apartmen, kondominium, JMC, maintenance, pengurusan rumah tak membenarkan. Bukan saja ayam, binatang peliharaan pun tak dibenarkan. Jadi bagaimana?